Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tugasan BPMN 1013 pengantar pengurusan. Kami memilih tajuk Pos Malaysia Berhad dan ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Azhar bin Rami Yusof, nombor matrik 269106, Muhammad Firdaus bin Muhammad Tamisi 269101, Muhammad Saiful Aifendi bin Soeb 273867 dan Muhammad Salhin bin Jalid 269168. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit sejarah tentang Pos Malaysia Berhad. Pos Malaysia Berhad atau nama asalnya Jabatan Perkhidmatan Pos mula diasaskan pada sekitar tahun 1800 dan memulakan perkhidmatan di sekitar negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Permulaannya, Pos Malaysia ini menjalankan perkhidmatan penghantaran surat, surat khabar dan dokumen perniagaan. Perkembangan yang positif menggalakkan entiti ini mempelbagaikan perkhidmatan lain seperti penghantaran bungkusan segera, perkhidmatan insurans, urus niaga, wang pos dan kiriman wang dan pelaburan dana serta mengambil alih pelbagai bayaran bagi pihak kerajaan seperti bayaran bil elektrik dan lain-lain. Entiti ini juga turut menyertai Kesatuan Pos Sejagat pada 17 Januari 1958. Dalam menentukan hala tuju sesebuah syarikat, organisasi syarikat perlulah mempunyai misi dan visi syarikat itu tersendiri. Tidak ketinggalan, Pos Malaysia Berhad juga mempunyai visi dan misi syarikat. Antara misi syarikat Pos Malaysia Berhad adalah menjadikan identiti korporat dan perkhidmatan pos tempatan dapat menyaingi identiti korporat dan perkhidmatan perhantaran antarabangsa. Yang kedua, menyediakan perkhidmatan tambahan iaitu perkhidmatan online, postal and shipping yang menggunakan internet sebagai medium perantara dan sekaligus ingin mempromosikan perkhidmatan ini melalui periklanan. Yang ketiga, meningkatkan identiti korporat perkhidmatan pos di Malaysia dengan memperkenalkan online tracking system. Yang keempat, mempromosikan syarikat perkhidmatan penghantaran tempatan dengan menggunakan kaedah periklanan melalui radio, televisyen dan tidak ketinggalan media pencetakan. Yang kelima, memperkenalkan keseragaman pembungkusan bagi barangan yang dihantar. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu perkhidmatan pos melalui perkhidmatan pengambilan barangan mudah pecah dari rumah atau pejabat ke pejabat pos. Sebagaimana yang kita sedia maklum, syarikat Pos Malaysia Berhad telah menjalankan servis perkhidmatan. Kumpulan kami akan menyenaraikan 7 perkhidmatan yang dijalankan oleh syarikat Pos Malaysia Berhad. Antaranya, perkhidmatan pengambilan barang iaitu menawarkan perkhidmatan pengambilan barang khususnya barangan yang mudah pecah dari rumah dan dihantar terus ke pejabat pos. Yang kedua, perkhidmatan secara talian terus atau online services iaitu menawarkan perkhidmatan online, postal and shipping sebagai salah satu cabang perkhidmatan yang menggunakan teknologi elektronik dalam menerima pesanan bagi penghantaran stem dan juga pengambilan penghantaran barangan. Dan memperkenalkan perkhidmatan online tracking system iaitu teknologi terkini yang digunakan oleh Pos Malaysia Berhad dalam mengesan kedudukan dan lokasi bungkusan yang dihantar di dalam mahupun ke luar negara. Seterusnya, perkhidmatan pembungkusan iaitu menyeragamkan pembungkusan barangan untuk penyesuaian pembungkusan produk yang ingin dihantar melalui perkhidmatan Pos Malaysia Berhad. Seterusnya, perkhidmatan pembayaran bagi pihak kerajaan iaitu menawarkan perkhidmatan pembayaran bagi pihak kerajaan untuk memudahkan pelanggan dalam pelbagai urusan pembayaran seperti bayaran bil elektrik, bil air, memperbaharui lesen kenderaan dan sebagainya. Dan seterusnya, perkhidmatan mail iaitu menawarkan perkhidmatan dalam menguruskan dan menghantar pelbagai mail seperti surat, postcard, pos daftar, aerogram, pos ekspres, pos laju, data pos, bahan bercetak, paket kecil, mail berinsurans, pos bungkusan, khidmat jawapan perniagaan dan persuratan untuk orang buta. Syarikat Pos Malaysia Berhad juga menjalankan perkhidmatan kaunter
iaitu perkhidmatan kaunter pos Malaysia Berhad tertumpu kepada 3 fungsi utama, iaitu perkhidmatan jualan, perkhidmatan pembayaran dan wang pos. Selain itu, perkhidmatan lain juga ditawarkan kepada pelanggan seperti franki, pos renti, peti surat, serahan tingkap, beg berkunci dan pusat khidmat pelanggan. Dalam menubuhkan sesebuah syarikat, syarikat tersebut hendaklah mengenal pasti pesaing-pesaing utama mereka. Dalam tugasan kumpulan kami telah menyenaraikan beberapa pesaing-pesaing bagi Pos Malaysia Berhad. Antara senarai pesaing-pesaing syarikat Pos Malaysia Berhad adalah seperti DHL, JNT Express, CityLink, Skynet, Nationwide, FedEx, GDEC, Aramex, Line Clear, TAQBin, Ninja Van, ABX dan Afterfire. Kesemua pesaing-pesaing syarikat Pos Malaysia Berhad juga menawarkan perkhidmatan pos ataupun kurier. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan saya, Encik Azhar bin Raimi Yusof, atas pembentangannya sebentar tadi. Dan seterusnya saya akan perkenalkan, saya Muhammad Saiful Afendi bin Soeb, nombor matrik 273867. Pada slide pada kali ini, saya akan mengambil tajuk trend dan isu syarikat Pos Malaysia Berhad, di mana trend dan isu ni ada nilai-nilai positif dan negatif. Contohnya saya akan terangkan pada pembentangan kali ini, iaitu kemerosotan keuangan. Kemerosotan keuangan ni, Pos Malaysia mengalami kerugian pertama pada tahun kewangan lalu sebanyak ringgit Malaysia 165.75 juta, menjangkakan terus rugi dalam tempoh 2 dan 3 tahun yang akan mendatang. Ya, punca kepada prestasi yang tidak baik itu adalah kerana jumlah mil yang semakin menurun pada setiap tahun dan kos operasi semakin meningkat. Pos Malaysia Berhad juga perlu menghadapi persaingan dengan syarikat kurier atau pos laju yang semakin banyak diwujudkan di dalam negara Malaysia ini. Okey, pembentangan seterusnya masih lagi dalam tajuk trend dan isu, iaitu perkembangan baru perkhidmatan pos peringkat dunia. Iaitu perkhidmatan penghantaran pos seluruh dunia bakal menghadapi impak kadar baru yang tinggi bermula Januari tahun 2020 yang ditetapkan oleh Terminal Universal Postal Union pada bulan September. Selepas Amerika mengugut untuk keluar daripada UPU, kesan dominannya amat tinggi terhadap sistem penghantaran global dan domestik bagi syarikat Pos Malaysia Berhad. Okey, seterusnya masih lagi dalam tajuk trend dan isu, iaitu aset. Pos Malaysia Berhad mempunyai 22,000 kaki tangan dengan lebih 3,500 rangkaian di seluruh negara Malaysia dengan pelbagai aset pengangkutan, termasuk lebih 6,600 buah motosikal, lebih 300 buah van, lebih 350 buah lori dan lebih 2,000 buah trailer. Segmen yang mencatatkan keuntungan adalah segmen kurier, iaitu penghantaran barang, tetapi ia tidak mampu menampung kerugian segmen pos walaupun dibantu oleh perkembangan e-commerce. Seterusnya masih lagi dalam tajuk trend dan isu, iaitu peningkatan kos pengurusan. Kos operasi yang semakin meningkat tetapi jumlah penggunanya berkurangan. Contoh pembayaran gaji, minyak kenderaan
dan pembayaran tol. Contohnya peningkatan kos pengurusan kepada Pos Malaysia Berhad kerana tidak dapat mengurangkan kos logistik disebabkan mempunyai tanggungjawab bagi memastikan kelancaran sistem penghantaran mel dan bungkusan di seluruh negara dicapai dengan baik. Seterusnya masih lagi dalam tajuk trend dan isu, iaitu Plan Transformasi Pos. Pos Malaysia Berhad perlu meningkatkan jumlah touch point pintar seperti parcel locker, mesin layan diri, rakan operator, kerjasama dengan rangkaian perdagangan strategik yang efisien. Aspek lain yang perlu ditingkatkan ialah teknologi digital dan website. Postman akan menggunakan aplikasi telefon bimbit untuk membuat penghantaran mel dan bungkusan yang akan menjimatkan kos operasi dan masa serta meningkatkan mutu perkhidmatan. Pos Malaysia juga perlu menyediakan lebih banyak mesin layan diri sebagai Smart Post Office. Lebih banyak perkhidmatan di lokasi yang padat penduduk. Seperti yang kita dapat lihat pada masa ini, parcel lokal yang terdapat di kawasan-kawasan bandar memudahkan lagi pelanggan dan tidak membuang masa, kerana para pelanggan tidak perlu pergi ke pejabat post office untuk mengambil nombor giliran dan beratur sebagainya. Ia menjimatkan kos dan menjimatkan masa para pelanggan. Seterusnya, tajuk SWOT Analysis. SWOT Analysis ni yang merupakan proses perencanaan yang membantu sesebuah perusahaan mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus disetuju secara keseluruhan. Contohnya di sini terdiri daripada 1 iaitu kekuatan, 2 iaitu kelemahan, 3 iaitu peluang, yang terakhir sekali yang keempat iaitu ancaman. Seterusnya kekuatan, iaitu daripada SWOT analisis tadi. Pos Malaysia mempunyai kekuatan yang tersendiri dengan rangkaian yang meluas di seluruh negara serta jaringannya dengan organisasi pos negara-negara luar melalui UPU. Pos Malaysia juga adalah jenama yang dipercayai oleh pelanggan di negara Malaysia dan masih lagi kekal sebagai perkhidmatan pos yang paling berpatutan di negara ini. Kadar bayaran perkhidmatan yang dikenakan oleh Pos Malaysia Berhad masih relevan berbanding syarikat perkhidmatan yang lain. Sekian daripada saya dan saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya iaitu Encik Muhammad Firdaus bin Muhammad Tamisi. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Tamisi, nombor matrik 269101 dari kumpulan 3. Saya akan membentangkan lagi tajuk seterusnya iaitu kelemahan. Kelemahan bagi syarikat Pos Malaysia iaitu terbahagi pada 3. Yang pertama iaitu masalah teknikal bagi servis online. Yang kedua, kos pentadbiran dan operasi yang tinggi. Yang ketiga, kebergantungan kadar pos oleh kerajaan. Okay, saya akan jelaskan yang pertama iaitu masalah teknikal bagi servis online. Pos laju sering mengalami masalah gangguan pada sistem dan aplikasi perkhidmatan dalam talian. Beberapa sistem dalaman kendalian Pos Malaysia berisiko mengalami masalah teknikal dan risiko digodam sebagaimana yang dilaporkan pada Oktober 2019. Menyebabkan Pos Malaysia terpaksa mengambil langkah menutup sistem serta aplikasi bagi mengatasi masalah tersebut. Sistem dalaman kendalian Pos Malaysia juga sering mengalami masalah teknikal sehingga menyebabkan kerap kali berlaku sistem tergenala hingga menjejaskan operasi harian dan perkhidmatan melibatkan pelanggan sama ada secara online maupun perkhidmatan di kaunter. Yang kedua iaitu kos pentadbiran dan operasi tinggi. Mengikut rekod Pos Malaysia mempunyai bilangan kaki tangan yang dianggap ramai iaitu 22,000 orang. Jumlah ini menunjukkan
kos pentadbiran Pos Malaysia adalah tinggi kerana peruntukan bayaran gaji yang besar. Sebelum ini, Pos Malaysia pernah dikatakan gaji yang diterima kekitangan Pos Malaysia sangat rendah, sehingga kan ada sebilangan mereka yang telah bekerja selama lebih 20 tahun hanya menerima gaji rendah kurang daripada RM2,000. Pos Malaysia juga perlu menanggung kos pentadbiran pentadbiran lain iaitu kos sewaan pejabat dan belanja penyelenggaraan kerana mempunyai cawangan melebihi 3,500. Kos sewaan pejabat juga tertakluk pada kadar ditetapkan penyewa dan boleh meningkat dari semasa ke semasa. Selain itu juga, kos operasi Pos Malaysia juga semakin meningkat kerana kos penyelenggaraan aset yang banyak. Selain itu, peningkatan kos penghantaran barangan juga adalah tinggi kerana faktor peningkatan harga petrol yang tidak menentu. Jumlah kos pentadbiran dan operasi yang tinggi sekiranya tidak mampu ditangani akan menyumbang kepada kegagalan pentadbiran dan menyebabkan kerugian pada syarikat. Yang ketiga iaitu kebergantungan kadar pos oleh kerajaan. Kadar perkhidmatan di Malaysia adalah tertakluk pada keputusan kerajaan. Sebab itu adalah agak sukar bagi Pos Malaysia untuk meningkatkan keuntungan hasil perkhidmatan mereka dengan kadar yang rendah kerana tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa. Kali terakhir kadar pos dikemas kini oleh kerajaan adalah pada tahun 2010 dan akhirnya pada 1 Februari 2020 Pos Malaysia telah melaksanakan semakan semula kadar pos berikutan keputusan kerajaan yang meluluskan kadar pos baharu. Walau bagaimanapun, kadar pos baharu ini hanya membabitkan mel berdaftar, mel komersial dan bungkusan kecil di bawah 2 kg sahaja. Perkara ini walau dilihat mampu membantu Pos Malaysia dalam menanggung kos operasinya, namun tidak secara keseluruhannya kerana peningkatan kadar dianggap rendah berbanding kos operasi yang tinggi di mana ia dilihat dapat menjelaskan prestasi perkhidmatan. Okey, yang seterusnya iaitu peluang. Peluang juga terbahagi kepada dua, iaitu peningkatan jualan secara online, perjanjian usaha sama, rakan perniagaan. Yang pertama iaitu peningkatan jualan secara online. Trend perniagaan kini adalah secara atas talian online dan ia semakin berkembang sejak 2 tahun yang lalu. Pembelian secara online dapat dilihat meningkat secara mendadak sejak kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan sejak Mac 2020. Segmen Kurier Pos Malaysia Berhad mencatat peningkatan permintaan yang amat tinggi ketika kebanyakan perniagaan terjejas akibat PKP. Berikutan peningkatan pembelian dalam talian melalui pelbagai vendor dalam talian yang menawarkan pelbagai barangan keperluan dan barangan am. Selain itu juga, kempen jualan murah secara online yang dibuat oleh vendor seperti Shopee, Lazada juga membantu meningkatkan kadar pembelian secara online dengan mendadak. Pos Malaysia juga telah menyediakan perkhidmatan alternatif secara dalam talian dan penerimaan barang melalui EasyBox ke lokasi paling hampir kediaman pelanggan. Ini membolehkan orang ramai tetap menggunakan perkhidmatan kami, biarpun pergerakan adalah terhad pada ketika PKP. Menurut kenyataan Pos Laju, peningkatan jumlah bungkusan barangan parcel adalah sebanyak 35% sepanjang tempoh PKP. Mengikut rekod Pos Laju, menerima sehingga 770,000 bungkusan sehari dan jumlah ini meningkat melebihi kapasiti biasa Pos Laju iaitu 350,000 bungkusan sehari. Ini dapat dilihat sebagai peluang terbesar Pos Malaysia untuk mengembangkan perkhidmatan dan pasaran dengan lebih luas, terusnya meningkatkan hasil keuntungan syarikat. Yang kedua iaitu perjanjian usaha sama rakan perniagaan. Pos Malaysia dilihat mempunyai peluang yang besar dan meluaskan cabang perniagaannya dengan projek bersama dengan syarikat pos luar negara. Pada Ogos 2019, Pos Malaysia telah memeterai kerjasama untuk meneroka kerjasama rentas padan dengan syarikat STO Express International Co Ltd iaitu sebuah syarikat penyedia ekspres yang berpangkalan di China. Kerjasama itu akan menawarkan syarikat di Asia Tenggara khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS platform logistik yang menyeluruh dengan kecekapan yang dipertingkat di perkhidmatan kurier antarabangsa pada kadar mampu milik, sekaligus meletakkan Malaysia sebagai gerbang ke rantau ASEAN.
Pos Malaysia dan STO Express International adalah peneraju segmen kurier, ekspres dan bungkusan negara masing-masing. Kerjasama ini akan membantu PKS mempercepat pertumbuhan e-dagang negara ini dan menyumbang kepada peningkatan penggunaan perkhidmatan Pos Malaysia. Selain itu, Pos Malaysia Berhad mempunyai peluang perniagaan lebih luas sekiranya membuat kontrak bersama dengan usahawan-usahawan e-dagang di Malaysia dengan menawarkan kontrak pelanggan bagi menikmati faedah dan diskaun semasa membuat penghantaran mereka. Dengan kontrak bersama ini, Pos Taju mampu menggandakan perkhidmatannya. Pos Malaysia mampu meningkatkan pelaburan di dalam infrastruktur digital dan e-dagang yang menjadi sebahagian daripada agenda transformasi syarikat dan meningkatkan prestasi sebagai penyedia perkhidmatan pos dengan jangkauan terluas di negara ini. Yang seterusnya iaitu ancaman. Ancaman juga terbahagi kepada dua, iaitu politik kesatuan pos dunia dan yang kedua iaitu ancaman pandemik. Ancaman pandemik ini telah berlaku dan telah melanda di seluruh dunia, termasuklah tidak terlepas juga kepada negara kita. Yang pertama iaitu politik kesatuan pos dunia. Faktor politik dalam perniagaan tidak dapat dielakkan. Perkhidmatan Pos Amerika Syarikat USPS meninggalkan kesatuan pos dunia. UPU boleh menjelaskan kadar kiriman pos keluar negara dan turut memberi kesan secara langsung terhadap Malaysia. Sebanyak 3 kertas kerja dibentangkan dan rata-rata menjurus ke arah impak yang melibatkan kenaikan harga kepada semua pengendali pos seluruh dunia. Perkara ini dibimbangi akan menjejaskan kadar kiriman pos dan ketidakstabilan sistem pos di seluruh dunia dan ini bertentangan dengan keutamaan Pos Malaysia. Untuk memastikan perkhidmatan yang disediakan berada dalam kadar mampu bagi semua pengguna, Pos Malaysia perlu menangani perkara ini untuk meminimumkan kesan kepada pengguna dan perniagaan di Malaysia. Namun, jaminan dari terlepas pandang mengenai agenda transformasi yang bakal berlaku. Yang seterusnya yang kedua iaitu ancaman pandemik. Perkara terbesar berlaku pada tahun 2020 ini adalah ancaman pandemik coronavirus COVID-19. Ia bukan sahaja berlaku di Malaysia, malahan seluruh dunia. Kejadian ini telah memberi impak yang besar kepada semua perniagaan termasuk Pos Malaysia. Pos Malaysia dalam akaun media sosial resminya memaklumkan bahawa terdapat peningkatan jumlah bungkusan yang mendadak terutama ke Sabah dan Sarawak. Berikutan pengurangan penerbangan ke sana yang menyebabkan bungkusan masih tersekat di Semenanjung. Oleh itu, penghantaran mungkin memerlukan masa yang lama daripada biasa untuk tiba kepada pelanggan. Perkara ini merupakan antara ancaman luar jangka pihak pengurusan Pos Malaysia. Hakikatnya, selama bertahun-tahun, Pos Malaysia menghadapi kesulitan dan masalah yang disebabkan tingginya kos penerbangan yang menyebabkan pengembalian bungkusan dan surat setiap hari di antara Semenanjung dan Malaysia Timur yang secara langsung melambatkan perkhidmatan penghantaran. Pos Malaysia juga terpaksa menghentikan sementara perkhidmatan mail dan bungkusan antarabangsa serta Express Mail Service EMS ke semua destinasi antarabangsa kecuali Singapura berikutan COVID-19 di mana berlaku tahap sekatan yang berbeza. Di negara-negara destinasi terhadap penerbangan, penutupan lapangan terbang dan perkhidmatan rentas sepadan, ancaman luar kawalan ini juga banyak menjejaskan perkhidmatan Pos Malaysia dan mengalami kerugian. Baik, seterusnya iaitu hala tuju syarikat Pos Malaysia Berhad. Pos Malaysia Berhad mempunyai hala tuju yang tinggi dalam meningkatkan prestasi sebagai syarikat penghantaran terbesar di Malaysia. Antaranya adalah perancangan untuk menaikkan pos niaga ke tahap lebih tinggi dan juga merealisasikan objektif pada realiti pembaharuan cukai jalan dan lesen memandu. Akan diperluaskan lagi perkhidmatannya ke pejabat-pejabat pos lain dan juga melantik lebih ramai ejen insurans yang mana ini akan memberi kemudahan bagi orang ramai untuk memperbaharui insurans dan cukai jalan di pejabat pos. Proses ini akan dipermudahkan lagi melalui e-cover note yang telah diperkenalkan oleh kerajaan baru-baru ini, iaitu pelanggan tidak perlu lagi menunjukkan salinan cover note atau polisi insurans secara fizikal kerana status transaksi boleh disemak secara elektronik. Pos Malaysia Berhad akan terus menambah dan memperluaskan produk dan perkhidmatannya bagi rangkaian pos dan rangkaian pos. Selain itu,
Pembayaran zakat akan diperluaskan ke organisasi zakat yang lain di seluruh negara. Perkhidmatan agensi yang baru termasuklah bayaran premium insurans dan pinjaman bank akan diperkenalkan. Bagi perkhidmatan kewangan, perkhidmatan Western Union boleh diperolehi untuk jualan dan hantaran wang yang dikendalikan di pejabat pos. Perancangan pembangunan masa hadapan juga akan melibatkan pembukaan lebih banyak pejabat atau cawangan pos di kompleks beli belah dan hypermarket. Pemasangan mesin-mesin QMS di lebih banyak pejabat pos, memperkenalkan pelbagai cara atau kaedah pembayaran di kaunter dengan menggunakan kad kredit serta melanjutkan masa urus niaga sehingga waktu malam di pejabat-pejabat pos terpilih. Model-model bagi sektor retail yang baru seperti pembayaran secara online dan menaik taraf teknologi maklumat untuk membolehkan lebih banyak transaksi real time atau antara pihak pos dengan pihak ketiga. Agensi akan diperkenalkan untuk menampilkan dan membina imej baru bagi pejabat dan rangkaian pos. Satu kajian mendalam perlu dilakukan segera bagi mencari jalan dan alternatif kepada masalah ini. Pos Malaysia juga perlu memastikan perkhidmatan pos lebih efisien, cepat dan selamat sampai ke destinasi bagi memastikan Pos Malaysia kekal menjadi pemain utama industri pos negara. Dengan itu juga, galakan semula kepada budaya menulis surat, postcard, kad ucapan dan kad hari raya secara biasa dan dihantar secara pos perlu dipertingkat dan diperluaskan lagi seperti menganjurkan peraduan pertandingan dan sebagainya. Di samping itu, semua pihak perlu mencari jalan ke arah menghidupkan kembali minat mengumpul stem, kenangan dan sampul surat dari hari pertama dikenal generasi muda yang kini semakin dilupakan. Okey, yang terakhir iaitu cadangan strategi bagi meningkatkan prestasi syarikat Pos Malaysia Berhad. Pos Malaysia Berhad perlu memperluaskan lagi kehadiran dalam sektor e-dagang dengan menjalinkan kerjasama logistik eksklusif dan pengendalian platform beli belah dalam talian seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Kerjasama ini akan menjadikan Pos Malaysia sebagai penyedia perkhidmatan logistik e-dagang eksklusif di negara ini. Pos Malaysia juga perlu membuat penstrukturan semula susunan kaunter perkhidmatan di dalam pejabat pos supaya menjadi lebih teratur dan mesra pelanggan. Perlu juga meningkatkan Key Performance Indicator KPI pada tempoh pengeliran layanan setiap pelanggan agar dilihat lebih efisien. Seterusnya, peningkatan keyakinan pelanggan. Penyediaan kaunter pandu lalu atau pos laju easy drive-thru di dalam kawasan pejabat pos bagi kemudahan pelanggan, terutamanya usahawan e-dagang. Dengan adanya peningkatan perkhidmatan ini, Pos Malaysia pasti mampu berdaya saing dengan syarikat korporat yang lain dan cemerlang dalam menghasilkan kualiti perkhidmatan di masa hadapan. Sekian, terima kasih.